Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya buat tajuk Adawatul Istifham ya, tingkatan 5. Okay, Adawatul Istifham ni adalah tajuk senang sangat lah weh. Pada kau darjah 6 dulu kau dah belajar Adawatul Istifham ni. Cuma bila kau dah tingkatan 5 ni lebih detail lah. Kau nak gunakan Adawatul Istifham tu untuk apa, dekat mana kan. Macam kau dah tahu hal tu apa, adakah. Alah senang lah. Okay, kalau kita tengok contoh kan. Nombor 1, hal ya'ti Zaid, adakah Zaid datang? Lepas tu 2, Muhammadun ibnuka Khalidun. Kat sini tu sebenarnya hal. Ada orang macam pelik kenapa ingatkan tu huruf tambahan ke kan? Muhammadun start sebenarnya tu sebenarnya hal. Okay. Lepas tu man siapa, kaifah bagaimana, mata bila, aina kat mana, limaza kenapa, ma apa kan. So adatul istifham ni sebenarnya dia mudahlah nak faham. Cuma kita nak tahu baris dia, baris selepas dia macam mana, lepas tu kegunaan hal tu untuk apa, mata tu dekat mana kan. Lepas tu dia adawatul istifham ni hanya digunakan untuk bertanya lah. Kalau tengok kat belakang ni semua ada tanda soal. Okay. So mudah sangat. Okay, so kita tengok dekat mana benda ni dimulakan. Contoh ya, macam adawatul istifham huruf ada huruf hamzah. Huruf hamzah tu yang alif tu lah hamzah wasal tu tu ataupun hal. Lepas tu itu daripada huruf. Ni huruf. So adawatul istifham terbagi kepada 2. Yang pertama huruf, yang kedua asma. Yang kedua daripada kata nama. So hurufnya 2 je. Hamzah yang tu ataupun hal. Yang lain man, ma, kaifa, kam, aina, limadha, mata, madha, itu semua adalah daripada asma. Daripada kata nama. Okey. Lepas tu untuk adawatul istifham ni macam saya katakan tadi, yang hal ni nak gunakan untuk apa senang je. Kau belajar ni lepas tu dah habis dah bab ni weh. 3 surat je. Okey, man. Kita tengok man. Man digunakan li soal an akil, untuk soal, untuk kita bertanyakan kepada orang yang berakal. Contoh man huwa, siapakah dia? Dia itu menunjukkan orang yang berakal kan. Ataupun siapakah Muhammad, siapakah Ahmad, siapakah Syirhan, siapakah Hafiz Azlami, siapakah Amzar Sa'ari dan sebagainya. Menunjukkan orang yang berakal lah. Kalau orang yang bodoh itu masih dikategorikan sebagai orang yang berakal. Yang kedua ma. Ma ni digunakan untuk yang bukan berakal, ghairul akil. Ma hadha, apakah ini? Maksudnya contoh, ma hadha alal maktab, apakah ini yang berada di atas meja? Maksudnya dia menunjukkan satu benda. Contoh kalau nak kata ma hadha alal maktab, sedangkan ada orang duduk dekat atas tu kan. Kita kata apakah ini duduk dekat atas meja ni kan. Maksudnya tapi dia nak maksudkan orang, dia tak boleh guna ma, dia kena guna man. Siapakah yang berada di atas meja itu, baru betul. Okey. Uslub ni ataupun kita katakan sebagai adawatul istifham ni, uslub ni sebenarnya gaya bahasa. Macam mana kita nak menggunakan bahasa-bahasa man, bila mana kita nak guna man, bila mana kita nak guna main, kaifa dan sebagainya. Sebab tu dia bagi kat sini. Okey. Lepas tu maza. Maza untuk soal ghair akil juga. Maza ni apa? Ma tu pun apa kan? Maza sama je. Maza tata'allam. Apakah yang kamu sedang belajar? Okey. Lepas tu kaifa. Kaifa ni bagaimana kan? List soalan hal untuk kita tanyakan tentang keadaan. Kaifa haluka, macam biasa yang kita dengar sejak azali lagi. Kaifa haluka, kaifa hal. Bagaimanakah keadaan kamu? Hal tu keadaan, bagaimana keadaan kamu, tapi kita jawab sebagai an bi khair. Kan? Itulah maksudnya. Lepas tu kam suratan hafizta, berapakah surah yang kamu telah baca? Yang kamu telah hafal. So kam itu digunakan untuk bertanyakan tentang adat, untuk bertanyakan tentang nombor. Okey, saya tak terangkan benda ni pun sebenarnya awak dah tahu. Lepas tu become. Become ini adalah gabungan daripada be dan juga come.
Ada adawatul istifham yang boleh digabungkan. Nanti saya tunjukkan. Kalau ada lah kat dalam ni. Kalau tak ada nanti saya tambah. Become. Dengan berapakah? List soal an saman. Untuk bertanya tentang harga. Dengan berapakah? Kalau kita translate kan, dengan berapakah kan? Dengan berapakah pen ini? Maksudnya, tapi sebenarnya become itu nak nak bertanyakan tentang harga. Maksudnya, berapakah harga pen ini? Okey. Lepas tu Aina. Aina adalah untuk bertanyakan tentang makan. Untuk bertanyakan, bukan nak tanya tentang makan. Aina akala tak. Maksudnya makan tu tempat weh. Kau sekolah tak. Maksudnya dia nak tanya tentang kedudukan ataupun tempat yang berada sekarang lah. Contoh, Aina tukim. Di manakah kamu duduk, kamu tinggal, dekat area mana. Macam tu. Kemudian limadha. Limadha kenapa? Limadha ta'ajjalta. Untuk soal tentang ta'lil ataupun sebab. Ta'lil dengan sebab ni samalah. Kenapa kita buat benda tu? Limadha. Kenapa kau buat benda tu? Macam tu. Okey. Lepas tu bimaza. Bimaza macam saya katakan tadi. Bimaza gabungan bi dengan juga maza. Dengan apa? Bimaza ataita. Dengan apa kamu datang? Maksudnya macam itulah. Tapi sebenarnya dia nak tanyakan tentang keadaan. Selain kita gunakan perkataan kaifa, kita boleh gunakan perkataan hal. Hal pula. Apa? Bimaza. Bimaza ataita. Dengan apa kamu datang? Maksudnya dengan keadaannya apa kamu datang ke sini? Bimaza ataita. Lepas tu kita akan jawab ataitu bisayara. Saya datang dengan kereta. Macam tu. Okey. Lepas tu mata wasalta. Okey. Bilakah kamu sampai? So, mata itu digunakan untuk tanya tentang zaman. Untuk bertanyakan tentang masa. Okey. Kemudian, ayyan satu safiru. Ayyan tu apa? Untuk soal. Untuk kita soal juga tentang masa. Ayyan satu safir. Bilakah kita akan bermusafir ni? Macam tu. Lepas tu, anna laka hadha. Untuk menyoalkan tentang makan juga. Untuk soal tentang kedudukan. Anna laka hadha. Di manakah kamu ni? Kat mana kau ni? Macam tu lah. Kat mana kau ni? Anna laka hadha. Okey, lepas tu, ayyu mudarris hadar. Untuk soal tentang orang akil. Untuk soal tentang orang yang berakal. Ayyu mudarris hadar. Siapakah guru yang datang? Mudarris tu guru. Walaupun tak ada alif lam kat situ. Ayyu mudarrisin hadar. Siapakah guru yang hadir pada hari ini? Senang weh, dah habis dah bab ni. Kan macam ni kan? Soalan suruh wa'ayyin. Soalan suruh tentukan je ada waktu istifham macam ni. Ahal salta. Dan ahal waktu istifham duduk depan je. Mana ada duduk tempat lain. Kan? Cuba kita buat ni. Macam hijau lah. Tebal sikit. Mata, aina, hal, kam dah. Dapat 5 markah dah kat sini. Tak payah pening-pening. Lepas tu kat sini buat soalan. Buat soalan ta'man burtukal hamid. Memakan burtukal, oren. So kita nak cakap apa? Apa kan? Lepas tu ufaddil qira'ah qisas. Saya menyukai membaca kisah-kisah. So membaca kisah apa? Awak suka baca apa? Apa pembacaan kegemaran awak? Lepas tu sa'antaqilu ilal Madinah. Maksudnya dia menunjukkan tentang kedudukan. Maksudnya kita nak cakap apa? Apa nak kata, awak nak pergi ke mana? Lepas tu dia cakap lah, saya akan berpindah ke bandar. Ji'tu liuqabil Sulaiman. Maksudnya kat situ, saya datang untuk berjumpa dengan Sulaiman. Maksudnya nak cakap apa tu? Kenapa awak datang sini kan? Lepas tu sataqla'u ta'ira fi masa. Akan berlepasnya kapal terbang ini pada waktu petang. Ada masa kat situ. So kita nak cakap apa? Bilakah? Dah senang je weh. Dah habis dah bab ini. Okey, contoh lagi satu. Macam saya katakan tadi, gabungan dua kan. Contoh Ain dan juga Ma. Tambah Ain dan juga Ma. Ain ni tentang. Okay, Ma ni apa. So, bila digabungkan, dia akan jadi Amma.
Macam kita selalu dengar amma yatasaalun, tentang apakah yang mereka persoalkan. Okey, macam tu. So itu saja untuk bab ini ya. Assalamualaikum.